Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pok Nikdin, channel yang membincangkan isu-isu berkenaan dengan ekonomi dan bisnes. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berasa konten-konten di sini bermanfaat, sila subscribe channel ini dan kongsikan video-videonya supaya ianya memberi manfaat kepada usahawan-usahawan lain dan ini memperkukuhkan lagi keusahawanan di Malaysia. Jadi, sudah dapatkah jawapan siapakah pemimpin di dalam foto yang memberikan gambaran betapa kelam kabutnya keadaan di dalam bilik kecemasan? Ya, saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah ada jawapan masing-masing dan jawapan yang saya akan berikan ini adalah berdasarkan kepada pandangan Dr. Taufik Chowdhury yang merupakan seorang pakar di dalam bidang pengurusan kecemasan. Jadi dalam foto ini kita tengok ada ramai orang yang terlibat, ada doktor-doktor dengan pakaian-pakaian yang berbeza, ada juga pembantu-pembantu kesihatan. Jawapannya orang yang memimpin proses ini mengikut Dr. Taufik Chowdhury ialah orang yang bernombor 8 itu. Ada juga saya diberikan jawapan mengapa orang nombor 8 ialah kerana kepalanya dah nak membotak. Sebenarnya itu bukan tanda-tanda seorang itu sebagai pemimpin. Tapi di dalam suasana bilik kecemasan ini, dia duduk di situ dan dia menghadap pesakit, dia menghadap pekerja-pekerja dan juga doktor-doktor yang terlibat dan juga dia menghadap skrin yang memberikan data-data berkenaan dengan pesakit itu. Jadi, oleh kerana dia nampak apa yang berlaku, dia nampak data-data yang diperlukan dan dia nampak siapa yang ada dan apa yang mereka lakukan, dia boleh memberikan arahan-arahan untuk menyelamatkan pesakit, untuk menstabilkan pesakit sebelum diberi rawatan yang selanjutnya. Jadi, sebab itulah dia tidak perlu beraksi di dalam menyelamatkan pesakit di dalam bilik kecemasan ini, tetapi dia kena sedar apa yang berlaku, ada maklumat yang sepenuhnya dan dapat memberikan arahan-arahan berdasarkan keperluan semasa. Jadi inilah yang mahu dikongsikan dengan usahawan dan juga peniaga-peniaga di luar sana. Kita yang mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan, kita perlu mendapatkan maklumat yang kalau boleh secukupnya, tetapi di dalam keadaan yang memerlukan apa yang ada kena digunakan dan di sini mungkin pentingnya pengalaman masa lalu yang membolehkan kita membuat tindakan-tindakan. Bayangkan tuan-tuan, sekiranya di dalam bilik kecemasan itu semua orang mahu membuat sesuatu, maka tentunya ianya akan menjadi kelam kabut. Sebab itulah orang yang diberi tanggungjawab untuk memimpin di dalam suasana itu kena tenang, kena tengok apa yang berlaku, cari maklumat yang ada pada ketika itu dan kena membuat keputusan yang cepat agar pesakit itu dapat diselamatkan. Sekiranya mereka menunggu, menangguh, berbalah sesama sendiri kerana ada orang yang menunjukkan dia lebih pandai dari orang yang lain, maka tentunya yang menjadi mangsa ialah pesakit. Dan Dr. Taufik Chowdhury juga memaklumkan bahawa orang yang bernombor 8 itu bukanlah orang yang terpandai di dalam bilik kecemasan itu. Ada lagi doktor-doktor pakar lain yang hebat di dalam bidang masing-masing. Namun untuk menyelamatkan seseorang pesakit, kepakaran dan perkhidmatan yang berbeza perlu digabungkan dengan cara yang tersusun agar pesakit itu dapat distabilkan, diselamatkan dan kemudiannya dirawat apabila ianya tidak lagi merupakan satu kecemasan. Jadi inilah peranan seorang pemimpin. Dia mungkin tidak terhebat dalam semua bidang. Mungkin ada orang yang lebih hebat dalam bidang-bidang yang tertentu, tapi pemimpin pandai mengolah dan menggunakan segala bakat yang ada untuk memastikan organisasi, perniagaan yang dipimpin, ditadbir dan diurus itu
menghala ke arah yang disasarkan. Ini penting di dalam kepimpinan. Jadi kita kena ingat yang pertama, kena ada maklumat, tetapi maklumat ini tidak semestinya sentiasa sentiasa cukup. Yang kedua ialah kita kena tenang dan kena sedar apakah kepakaran-kepakaran ataupun orang-orang yang ada di dalam pasukan kita untuk mentadbir dan mengurus perniagaan. Dan yang ketiga, kita sebagai pemimpin kena membuat keputusan berdasarkan apa yang ada, tidak boleh tangguh-tangguh kerana tentunya di dalam keadaan-keadaan yang cemas, sekiranya kita lambat membuat keputusan, perniagaan akan dirisikokan dengan sesuatu yang mungkin sudah tidak dapat diperbetulkan lagi. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berasa video ini ada manfaatnya, maka silalah kongsi dengan usahawan-usahawan yang lain, ajak mereka untuk subscribe channel Pok Nidin ini, dan insya-Allah kita akan kongsikan lagi banyak perbincangan-perbincangan yang akan membantu usahawan di luar sana untuk mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing ke arah kejayaan yang lebih lestari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.